Waalaikumsalam, Fazidah, apa khabar? Alhamdulillah. Antara kita akan teruskan dengan soalan antara kerisauan yang timbul berhubung faraid ialah apabila si mati hanya meninggalkan anak perempuan dan ramai menganggap anak perempuan tiada hak dan harta tersebut akan dibahagikan kepada adik-beradik si mati. Penjelasan Tuan tentang isu ini. Ya, ini adalah satu tanggapan yang salah di kalangan masyarakat kita. Walaupun si mati hanya meninggalkan anak perempuan, tidak ada anak lelaki. Tapi anak perempuan ini dari segi faraidnya berhak 1/2 terhadap keseluruhan harta si mati, di mana 1/2 lagi barulah diberikan kepada adik-beradik si mati, di mana 2 bahagiannya kepada adik-beradik yang lelaki dan 1 bahagian kepada adik-beradik yang perempuan. Seterusnya Tuan, apabila adik-beradik lelaki si mati berhak ke atas harta peninggalan tersebut disebabkan situasi tertentu, ia sepatutnya diiringi dengan tanggungjawab di mana adik-beradik ini bertindak sebagai wali kepada anak si mati dan bertanggungjawab atas nafkahnya. Tapi ramai yang culas atau terlepas pandang. Komen Tuan sendiri. Ya, ini yang sering berlaku ya, kerana apabila waris itu telah ataupun wali itu telah menerima bahagian yang besar daripada harta pusaka si mati, peranan beliau sebagai seorang wali itu seringkali dilupakan kerana tanggungjawab setelah menerima harta itu sepatutnya ditranslate dalam dirinya sebagai apabila menerima tanggungjawab sebagai seorang wali. Peninggalan anak-anak yatim ini tadi sebenarnya menjadi tanggungjawab kepada wali ini tadi. Dari segi kebajikannya, dari segi keselamatan, dari segi rumah nak duduk kat mana, makan minumnya bagaimana. Ini sebenarnya adalah tanggungjawab kepada si wali ini tadi. Walaupun sehingga peringkat wali itu perlu menggunakan duitnya sendiri kerana mungkin harta peninggalan si mati tadi tidak cukup. Itu menunjukkan betapa besarnya peranan wali tadi. Okey Tuan, kita tahu bahawa faraid adalah penyelesaian terakhir terhadap harta yang tidak diwasiatkan dalam masa sama tidak mahu berlaku sebarang penganiayaan terhadap anak si mati, khususnya yang belum balik. Jadi pandangan Tuan sendiri, agar waris yang mendapat harta si mati ini perlu ada sifat ihsan atau toleransi di samping mematuhi hukum semata-mata. Saya akui sebenarnya untuk sesuatu pengurusan faraid ini ke mahkamah ataupun ke pejabat tanah pusaka kecil, semuanya sebenarnya memang mengambil masa. Tetapi ia sebenarnya tidak menjadi satu alasan untuk kita menafikan kebajikan anak-anak yatim ini tadi. Sebagai contoh, dalam isu ketika si mati ini hanya meninggalkan anak perempuan sebagai contoh, seorang diri. Jadi wali ini sebenarnya janganlah tunggu sehingga peringkat, aku nak semua urusan faraid ini dibahagikan terlebih dahulu. Rumah ada, kereta ada, tetapi rumah ini tidak dibenarkan kepada anak ini tadi untuk guna. Kereta ini tidak diberikan kepada anak ini untuk guna. Ini adalah satu sebenarnya sikap yang tidak betul di kalangan mereka yang bergelar wali ini. Kerana mereka beranggapan faraid ini kena selesai terlebih dahulu. Malah Fazidah, kalau katakanlah anak yatim ini terguna lebih daripada peninggalan harta pusaka ini, di akhirnya kita boleh kontra daripada semua baki yang difaraidkan. Kalau anak yatim ini guna lebih, maka dikontra sajalah. Sebabnya, asasnya Islam ini menitik beratkan bahawa kebajikan anak yatim ini perlu dititik beratkan. Maka janganlah sampai peringkat mereka ini tidak ada tempat kediaman, sampai makan minum mereka tidak terpelihara, sampai kalau mereka sakit pun tidak ada orang yang nak membawanya ke hospital dan ke klinik. Maka ini sebenarnya adalah satu sikap yang salah dan seharusnya wali-wali kita ini berperanan besar dalam memastikan kebajikan anak yatim ini terpelihara. Okay, terakhir Tuan Nur Azmi, bagi mengelak perselisihan pertikaian, lebih baik sekiranya ada wasiat atau hibah yang dibuat lebih awal bagi memastikan masa depan anak-anak terjamin dan hubungan keluarga terpelihara. Nasihat Tuhan agar ramai masyarakat di luar sana tidak pandang remeh kepentingan wasiat atau hibah. Tidak nafikan bahawa dalam agama kita membenarkan wasiat dan hibah ini. Wasiat adalah, perbezaannya dengan hibah ialah peninggalan pemberian harta selepas daripada si mati meninggal dunia. Tetapi untuk hibah ini adalah
pemberian ketika si mati masih lagi hidup dengan syarat penerima hibah tersebut bersetuju untuk menerima hibah tersebut. Sebenarnya kalau kita tengok kepada produk-produk yang ada dalam negara kita, ada banyak produk berkaitan dengan hibah ini. Sebagai contoh, di tabung haji sendiri ada produk yang namanya hibah amanah, di mana walaupun si mati itu meninggalkan ratusan ribu ringgit, tetapi ketika si mati itu belum meninggal dunia, beliau telah mengisi borang, telah memberikan pembahagian kepada anaknya banyak mana. Anak laki banyak ni, anak perempuan banyak ni, mungkin sama banyak. Dan anak-anak ini semuanya setuju, sign dalam borang tersebut. Dan akhirnya, walaupun si mati ini meninggal dunia, anak-anak ini tidak lagi bergaduh. Kerana masing-masing sudah tahu bahawa mereka telah menerima wang yang secukupnya, secara adil yang telah diberikan oleh bapa mereka ketika masih hidup. Jadi sebab itu pentingnya kita ada ilmu dan pengetahuan dan tidak kita mengambil enteng tentang betapa pentingnya pengurusan harta pusaka ini. Terima kasih Tuan Nur Razmi Zakaria atas pencerahan itu tadi. Terima kasih kembali.